inayahnya kita diberikan ruang, kesempatan dan peluang untuk bersama-sama dalam majlis ilmu ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raudhatun min riyadil jannah ataupun salah satu taman daripada taman-taman syurga. InsyaAllah, jadi kepada mereka yang bersama-sama dengan kita pada sesi kali ini, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan ahli jannah, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, untuk sesi pada kali ini kita akan bawakan satu topik yang agak menarik. Okey, nampak macam ringan tapi berat. Kita akan membincangkan berkisar tentang isu akhlak, isu tentang akhlak jujur bekerja. Okey. Sebelum tu nak tanya, dengar dengan jelas tak suara saya? Jelas. Alhamdulillah. Jelas. Ustaz. Okey, terima kasih banyak. Kalau ada masalah komunikasi ataupun misalnya tak dengar ataupun tak jelas, harap maklumkan supaya siaran kita berlangsung dengan baik dan lancar insya-Allah. Okey. Topik yang kita bawakan pada hari ini berkaitan dengan akhlak jujur bekerja, yang mana kita akan kupas secara lebih detail menurut perspektif undang-undang. Dan kalau saya boleh tanyalah kepada semua, boleh buka mic kalau nak jawab. Jangan segan-segan tekan unmute tu. Okey. Akhlak. Okey. Akhlak ni sinonim dengan kita punya kehidupan seharian. Akhlak ni tak dapat lari daripada kita kerana ia melibatkan kita punya persekitaran ataupun ia melibatkan kita punya behavior, tingkah laku. Okey. Akhlak yang baik disebut sebagai akhlak ataupun sifat mahmudah. Ataupun kalau akhlak yang kurang baik ataupun akhlak yang keji dinamakan sebagai sifat mazmumah. Jadi terpulang kepada kita, kita ada pilihan untuk memilih sama ada untuk melaksanakan perkara yang baik ataupun perkara yang tak baik. Okey. Jadi konteks akhlak pada hari ini kita akan lebih memfokuskan berkaitan dengan sifat jujur bekerja. Okey. Jujur bekerja rujuk kepada kita nak lihat konteks kita sebagai seorang pekerja di tabung haji dan bagaimana kita menilaikan sikap ataupun sifat jujur dalam pekerjaan kita. Okey, jujur boleh kita relatekan dengan amanah dan juga integriti. Okey, jadi semua nilai ni tak dapat lari daripada diri kita. Kita kena sentiasa sebatikan dia dalam diri kita agar kita boleh melaksanakan kerja dengan nilai-nilai seperti jujur, amanah dan juga integriti dalam pekerjaan seharian kita insya-Allah. Baiklah, saya tidak bajak untuk mengupas dengan lebih lama kerana kita akan beri ruang dan peluang kepada Al-Fadhil Ustaz untuk mengupas dengan lebih lanjut isu berkenaan dengan akhlak dengan topiknya jujur bekerja menurut perspektif undang-undang. Dan insya-Allah Ustaz juga akan mengulas berkenaan dengan jenis-jenis tarikh laku yang pernah berlaku di tabung haji dan juga menurut perspektif undang-undang, especially yang berkaitan dengan peraturan-peraturan tata tertib tabung haji 2000 berapa? 2010. 2010. Tahniah betul. Jangan 2021 Okey. Jadi Ustaz sudah bersedia di sana? InsyaAllah boleh. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya dengan sukacitanya menjemput kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fadil Abdul Razak untuk menyampaikan perkongsian beliau. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya memulakan perbincangan berkenaan dengan topik yang dimaklumkan oleh pengacara ataupun pengurusi kita sebentar tadi, suka untuk saya ceritakan sedikit berkenaan dengan latar belakang saya. Pertamanya, saya Muhammad Fadil bin Abdul Razak. Kita merupakan seorang peguam syar'i di Tuan Afiq Fadil dan Associates. Sebelum ini bekerja sebagai penjawat awam di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur selama 5 ke 6 tahun lah.
menjawat jawatan sebagai penolong pendaftar. Dan kita juga mengurus selia perkara-perkara berkaitan dengan tuntutan sivil melalui kita punya core counsel iaitu Riza Yusof and Partners, dan kita juga ada memberi beberapa pandangan lah berkaitan dengan kesalahan tata tertib ini terkait dengan badan-badan berkanun, antaranya IPT seperti contoh kita pernah berkolaborasi dengan Universiti Malaysia Pahang dan juga USIM sendiri apabila diminta untuk beri pandangan. Itu serba sedikit lah ataupun ringkas mengenai saya sendiri. Jadi saya terus kepada topik yang perlu dibincangkan. Sebelum saya kupas ni, suka saya petik ada satu hadis yang mana saya rasa kita sebagai pekerja perlu faham secara mendalam apa yang diperkatakan hadis tersebut. Hadis yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim yang menyebut bahawa mencari sesuatu yang halal ni dia menjadi satu keperluan selepas melakukan perkara yang fardu. Maknanya kita sebagai umat Islam memang dituntut untuk mencari pekerjaan yang halal. Dan kat sinilah terma halal ni kita bincangkan bagaimana sesuatu pekerjaan itu menjadi sesuatu pekerjaan yang halal. Antaranya berkaitlah dengan sikap kita sendiri dalam urus selia pekerjaan-pekerjaan tersebut dan juga bagaimana kita mengatur tertib ketika melakukan sesuatu pekerjaan. Dan saya kupas sedikit apa yang diperkatakan oleh cendekiawan-cendekiawan Islam berkenaan dengan terma akhlak. Seperti mana yang pengerusi maklum tadi bahawa akhlak ni berkait dengan tingkah laku dan juga behavior seseorang. Jadi suka untuk saya panjangkan juga kepada hadis Nabi man salimal muslim min lisanihi wa yadihi, iaitu barang seseorang muslim ini dia selamat sekiranya dia menjaga lidah dan juga tangannya. Maknanya apabila dijaga dua komponen utama iaitu lidah dan juga tangan ini daripada melakukan perkara-perkara yang mendatangkan keburukan, insya-Allah akhlak dan juga adab itu akan terbit. Sebab apa kita pentingkan akhlak dan adab ni mendahului semua perkara? Sebab cendekiawan Islam iaitu Tabi' Sofiur Rahman Mubarak Furi pernah sebut, sebelum aku mempelajari berkenaan dengan Islam, aku belajar adab dulu. So bila dah memahiri adab, bila kita dah faham konsep adab, bila kita dah faham apa hikmah yang ada dalam adab ini, barulah segala perkara yang akan berlaku selepas itu berjalan dengan baik dan dia akan ikut sehinggalah penghujungnya. Itu sedikit lah. Dan untuk akhlak dengan adab pekerja ni, saya fokus kepada dua elemen penting, iaitu pertama jujur dan yang kedua amanah. Kena faham, jujur dan amanah jika kita bicara secara umum kita akan nampak ianya seakan-akan sama. Tapi kalau kita bicara secara teliti, ada sedikit perbezaan antara jujur dan juga amanah. Saya kupas sedikit berkenaan dengan jujur ini. Kejujuran ini secara pandangan umum yang boleh difahami oleh tuan-tuan dan puan-puan sendiri adalah merujuk kepada keikhlasan. Bagaimana seseorang itu apabila dia bekerja, dia ikhlas dalam melaksanakan pekerjaan dia tu. Iaitu dia tidak membuat sesuatu perkara yang di luar daripada arahan yang sepatutnya. So, apabila ikhlas itu hadir, maka pekerjaan itu akan sempurna dengan baik. Begitu juga dengan amanah. Amanah ini merujuk kepada satu kepercayaan diberikan kepada seseorang terhadap seseorang itu untuk mengurus selia sesuatu pekerjaan itu dengan baik. Yang mana kita sebagai contoh, sebagai pekerja, diberi amanah untuk menjalankan tanggungjawab itu sehabis baik. Jadi kepercayaan dan juga amanah yang diberikan oleh pihak majikan ke atas kita sebagai pekerja ini, kita perlu jalankan sehabis baik. Jadi apabila kita sebut jujur dan amanah, dua elemen ini akan bergerak secara seiring. So adalah mustahil untuk kita kata bahawa kita jujur buat kerja tapi kita tidak amanah. Benda tu mustahil berlaku. Apabila kita jujur, maka elemen amanah juga akan terbit sekali. Okey, itu berkenaan dengan sifat jujur dan juga amanah. Jadi sifat jujur dan amanah ni, kat mana kita nak implement
dua sifat ni. Kat sinilah dalam konteks perbincangan kita merujuk pada pekerjaan, jujur dan amanah ini akan reflect balik kepada kita sebagai pekerja. Dan dalam konteks pekerja ini juga ada perbincangan berkenaan dengan dua hala. Maknanya bila ada pekerja mesti ada penyelia. Bila ada pekerja mesti ada bos. Dan juga apabila ada pekerja kita ada rakan sekerja. So dua elemen jujur dan amanah ini penting untuk diimplementasi terhadap hubungan dua hala yang ada. Saya bagi contoh. Antara penyelia dan juga pihak atasan. Kat sini perlu ada sikap jujur dan amanah dalam melaksanakan tugasan yang diberikan oleh pihak atasan. Yang mana penyelia diberi tanggungjawab untuk menyelia staf-staf di bahagian pengurusan ataupun bahagian sokongan supaya melaksanakan tanggungjawab yang diarahkan oleh pihak majikan. Dan dalam masa yang sama, penyelia juga perlu bersikap jujur dalam menyelia staf-staf pengurusan ini. Sebab kalau berlaku ketidakjujuran antara penyelia dan juga tanggungjawab yang diamanahkan itu, kat sinilah nanti akan berlaku salah laku. Sebab salah laku takkan berlaku kalau tak ada punca. So bila ada punca, itu yang menyebabkan berlakunya salah laku. Jadi untuk kita membanteras dan mencegah salah laku ini, benda pertama sekali yang kita perlu teliti adalah macam mana boleh berlaku punca salah laku ni. Adakah disebabkan oleh ketidakjujuran dan juga ketidakbertanggungjawaban seorang penyelia terhadap majikan, ataupun adakah disebabkan ketidakjujuran majikan sendiri terhadap penyelia. Itu yang perlu kita teliti dan perhalusi. Yang kedua, hubungan dua hala antara rakan sekerja. Kita kena faham, apabila kita membincangkan konteks rakan sekerja, bukan menunjukkan bahawa ada hierarki antara staf-staf ini ataupun hierarki antara staf dan pegawai. Tidak. Rakan sekerja ini merujuk kepada keseluruhan kaki tangan di dalam sesuatu organisasi. Makna kata apabila berlakunya sikap jujur dan amanah, kita sesama rakan sekerja dapat menjalankan tanggungjawab itu dan juga dapat melaksanakan kerja itu sehabis baik. Tidak timbul rasa tidak puas hati, tidak akan timbul rasa iri hati dan tidak akan sepatutnya timbul perasaan benci sesama rakan sekerja. Sebab kita kena faham dalam organisasi ini, kalau tak ada satu kesatuan sesama rakan sekerja, macam mana kita nak uphold benda yang paling penting sekali, iaitu kebajikan pekerja. So untuk kita naikkan kebajikan pekerja, dalam masa yang sama bila kebajikan ni naik, salah laku boleh dicegah. So kita memerlukan kesatuan ataupun unity antara pekerja-pekerja, iaitu sesama rakan sekerja. Kalau sesama rakan sekerja juga ada masalah, kata kawan ni tak puas hati, yang had ni kenapa dia dapat lebih, yang had ni kenapa dia dilayan begini. So benda-benda tersebut perlu kita teliti dan perhalusi balik mana silapnya yang menyebabkan berlaku kepada punca ketidakpuasan antara sesama rakan sekerja ini. Jadi yang saya boleh bagi tahu ataupun simpulkan secara sementara untuk makluman pengurusi dan juga tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya sifat jujur dan amanah ini kita dalami, kita fahami falsafah dan juga definisi beserta penghayatan kepada elemen amanah dan jujur ini, saya berani jamin insya-Allah dengan izin Tuhan bahawa tidak akan berlaku salah laku di kalangan majikan dan juga penyelia dan juga salah laku di kalangan rakan sekerja. Itu berkenaan dengan dua elemen penting yang perlu ada dalam diri kita semua sebagai kaki tangan. Baik. Saya kena serah, itulah antara kupasan utama. Okey, terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan berkenaan dengan akhlak dan juga adab bekerja yang memfokuskan berkenaan dengan nilai jujur dan juga amanah. Dan kita tahu jujur dan amanah ini adalah salah satu daripada sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai umat Nabi yang sayang dan cintakan Nabi, maka wajar untuk sama-sama kita mengikuti, mencontohi akhlak yang Nabi tunjukkan dan pamerkan kepada kita. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan umat Nabi yang mendapat syafaatnya di syurga, insya-Allah.
Baiklah, tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan warga tabung haji yang dikasihi Allah sekalian. Sebentar tadi Ustaz berkongsi secara general berkaitan dengan akhlak. Isu akhlak ini adalah isu teras sebenarnya. Dan kita tahu akhlak yang baik mencerminkan kepribadian yang mulia. Dan dikatakan akhlak Nabi Muhammad sendiri ibarat Al-Quran. Jadi kalau kita rajin baca Quran, kalau kita sentiasa membaca kisah-kisah berkaitan dengan kepribadian baginda Rasul, insya-Allah kalau kita follow, insya-Allah di tabung haji takkan ada isu-isu ataupun salah laku yang kita kalau boleh cuba elakkanlah. Insya-Allah kalau kita baik, kalau kita jaga diri kita dengan baik, insya-Allah baiklah juga keluarga kita, masyarakat kita dan juga negara kita, insya-Allah. Semuanya bermula dengan diri sendiri. Okey, terima kasih Ustaz atas penerangan sebentar tadi. Jadi kita masuk kepada perkara yang kedua yang ingin kita fokuskan berkaitan dengan the real situation yang berlaku, yang mana sering kali berlaku di mana-mana organisasi dan tidak lari juga di tabung haji. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan berkaitan dengan undang-undang dalam salah laku dalam organisasi, khususnya di tabung haji, berkaitan dengan beberapa isu yang agak sinonim dengan di tabung haji, seperti isu pecah amanah. Okey, rasanya semua dah maklum, semua tahu dan semua kena alert dengan isu-isu seperti ini supaya tidak berulang lagi di tabung haji. Isu pecah amanah seperti pengurusan keuangan, isu-isu di kaunter dan juga kebocoran maklumat yang melibatkan Akta Kerahsiaan tahun 1972. Okey, jadi kita akan dengar kupasan daripada Ustaz berkaitan dengan perkara ini dan juga beberapa lagi perkara seperti pematuhan SOP yang sekiranya berlakunya pelanggaran SOP, maka isu tata tertib akan dikenakan ke atas anggota berkenaan. Dan juga berkaitan dengan integriti dan juga MIA. Siapa tahu MIA tu apa? Okay, MIA tu missing in action. Jadi dia nak start dah. Okay, tiba-tiba hilang kan. Datang-datang punch in, tiba-tiba hilang, lesap, tak nampak. Tiba-tiba pukul 5 nak punch out, tiba-tiba boleh nampak dia. Contoh. Okay, jadi untuk mengupas lebih lanjut berkenaan dengan jenis salah laku dalam organisasi kita, saya suka menjemput sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk memberikan pencerahan dan perkongsian beliau. Silakan Ustaz. Okey, saya teruskan berkenaan dengan kesalahan salah laku ni. Saya buka kepada dua perbincangan. Pertamanya, kita ada kesalahan salah laku secara umum dan juga kesalahan salah laku secara khusus yang akan dibincangkan lebih teliti berkenaan dengan apa yang berlaku di tabung haji seperti yang dimaklumkan oleh pengurusi lah. Baik, untuk kesalahan umum ni, biasanya kita faham akan ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pekerja, bahawa kesalahan tersebut merupakan kesalahan salah laku di bawah peraturan dan juga undang-undang yang terdapat di dalam organisasi tersebut. Baik, untuk makluman semua, berkenaan dengan salah laku ini, dia ada satu governance ataupun undang-undang yang mengurus selia bagaimana ini dikatakan salah laku, bagaimana juga salah laku tersebut diurus selia dengan Jawatankuasa Tata Tertib. Antaranya kita ada Akta Badan Berkanun. Yang mana Akta Badan Berkanun tersebut ada menyatakan apa peraturan-peraturan yang perlu diikuti dan juga perlu dipatuhi. Selain daripada itu, kita ada juga perkeliling, surat-surat perkeliling yang menyatakan berkenaan dengan kepatuhan terhadap amanah dan juga tanggungjawab yang diberikan sebagai kaki tangan. Baik, antara salah laku umum yang sering berlaku dalam mana-mana jabatan pun, iaitu kesalahan matrimoni. Kesalahan matrimoni ini berhubung dengan kesalahan kahwin tanpa kebenaran ataupun kahwin di luar negara tanpa kebenaran. Yang ini banyaklah, yang terlalu banyaklah. Saya kata banyak tak boleh, so dia terlalu banyak kita urus. Kes-kes pengesahan nikah di kalangan penjawat awam dan juga daripada kalangan badan berkanun. Sebab kena faham,
nak bernikah mesti lalu proses di pejabat agama. Tapi kebanyakan yang berlaku di kalangan penjawat awam ini, mereka mengambil jalan untuk bernikah di luar negara tanpa kebenaran. Dan kebanyakannya masalah dengan pengesahan nikah ni adalah melibatkan perkahwinan yang kedua dan seterusnya, iaitu perkahwinan poligami. So bila jadi kesalahan matrimoni macam ni, kena faham, once you disabitkan bersalah atas kesalahan bernikah luar negara tanpa kebenaran, kena faham ada rekod kesalahan jenayah kat situ. Tapi kesalahan jenayah tersebut merujuk kepada kesalahan jenayah syariah. Dan dalam undang-undang tata tertib, kita tidak membezakan jenayah syariah dan juga jenayah di bawah perundangan sivil. As long as kesalahan tersebut dikategorikan sebagai kesalahan jenayah, maka sebagai penjawat awam, kita kena ingat balik ikrar kita bahawa tidak akan melakukan sebarang kesalahan jenayah. So, bagaimana pula dengan status penjawat awam tadi, khususnya kalangan kaki tangan tabung haji ni yang telah menikah di luar negara tanpa kebenaran? Saya rasa yang hadir pada hari ini adalah suci dan tidak akan melakukan kesalahan tersebutlah. Sebab saya dah uruskan pernikahan, bukan urus pernikahan, uruskan kes-kes pengesahan nikah yang melibatkan penjawat awam ni banyak, dan antaranya daripada kalangan tentera, kalangan penjawat awam. Setakat ni kita tak pernah dapat lagi klien daripada tabung haji lah. Partner saya pun tak pernah dapat lagi klien daripada tabung haji. Tapi saya percaya institusi ataupun organisasi tabung haji ni adalah organisasi yang baik, ditadbir dengan baik dan dijaga dengan baik. So kesalahan matrimoni ni mungkin tidak berlaku di kalangan kaki tangan tabung haji. Okey, antara kesalahan lainnya adalah pecah amanah berkenaan dengan pengurusan kewangan. Bila biasa pengurusan kewangan ni yang melibatkan pihak yang ataupun person in charge yang deal dengan monetary ni. So antaranya pihak yang collect duit ataupun pihak yang kalau di mahkamah syariah dulu kita ada bahagian kewangan yang uruskan. So mereka-mereka yang terlibat dengan pengurusan kewangan ni ada kecenderungan untuk melakukan salah laku. Kita bukan mengatakan dia orang ni pasti akan buat, tidak, tapi kena faham bila you pegang satu jumlah duit yang banyak, dalam hati tu kalau tak ada iman, tak ada kejujuran, tak ada sifat amanah, tendensi untuk kita panggil hijack ataupun songlap duit tu tinggi. Saya cerita benda ni sebab pernah berlaku dalam badan berkanun yang kita pernah uruskan. Tapi sebab kita di setiap badan berkanun ni ada urus selia tata tertib, so terpulang kepada jabatan tersebutlah, sama ada nak pindahkan kepada mana-mana jabatan lain ataupun ambil tindakan tata tertib yang berbeza sedikit daripada tu. So itu satu berkenaan dengan perusahaan kewangan. Yang kedua berkenaan dengan kebocoran maklumat ni. Saya suka untuk ingatkan mana-mana kaki tangan bahawa maklumat sesuatu organisasi ni dia adalah maklumat yang sangat penting dan sulit. Jadi kita kena faham, apabila berlaku sesuatu kebocoran tu pula berlaku di pihak luar daripada organisasi, ada kecenderungan untuk maklumat tersebut disalah tafsir. Dan juga ada kecenderungan untuk maklumat tersebut disalahguna dan juga dimanipulasi. So kesan dia akan menyebabkan implikasi yang buruk terhadap organisasi. So sebagai kaki tangan, selain daripada jaga periuk nasi sendiri, kita kena ada satu sikap bahawa tempat kita bekerja inilah maruah kita. Khususnya tabung haji. Tabung haji ni umumnya kita faham antara organisasi yang diiktiraf oleh dunia dalam menguruskan urusan haji di Arab Saudi. Even Arab Saudi sendiri dah keluar statement bahawa tabung haji ini adalah antara organisasi yang paling terurus. Even Indonesia dan juga negara-negara jiran menjadikan tabung haji sebagai rujukan. Bagaimana nak mengurus selia rakyat-rakyat ataupun orang-orang hendak menguruskan umrah dan haji ni. So bila berlaku salah laku maklumat, terutamanya melibatkan institusi Islam ini, macam tabung haji ni, so dia akan menimbulkan satu persepsi yang buruk. Dan kena faham, kita sebagai kaki tangan dan juga pekerja yang berada dalam organisasi tersebut, kita memegang maruah institusi tersebut. Contohlah macam yang saya cerita berlaku baru-baru ni, mahkamah syariah.
Saya sebagai kaki tangan Mahkamah Syariah, saya cukup tidak suka apabila ada cakap-cakap buruk yang memburukkan tentang Mahkamah Syariah ni, sebab saya pegang jawatan sebagai penolong pendaftar Mahkamah Syariah. So bila ada cakap-cakap buruk, cakap-cakap yang tak baik terhadap Mahkamah Syariah, automatik saya sendiri akan terasa. So kebocoran maklumat ni kita kena jaga, sebab benda ni maruah kita sendiri. Antaranya yang paling kita tak boleh nak bendung berkenaan dengan kebocoran maklumat ni adalah isu-isu yang tak sepatutnya dibincangkan. Contohnya tuduhan bahawa di dalam suatu organisasi itu ada politik-politik yang tidak baik. So politik-politik yang tak baik ni, ini antara urusan organisasi, tak perlu diketahui oleh pihak luar. Bila pihak luar tahu bahawa berlaku politik yang tidak sihat di dalam sesuatu organisasi, so timbul satu persepsi dan juga salah faham bahawa institusi Islam memang semua macam ni. So kita tak nak ada benda-benda macam tu. So sebab tu pentingnya untuk kebocoran maklumat ni tak sepatutnya berlaku. Tambah pula kita ada akta kerahsiaan yang menjaga confidential info dan juga apa-apa perkara yang sulit supaya tidak dilepaskan kepada pihak luar. So kita sebagai kaki tangan kena elakkan perkara-perkara tersebut berlaku. Tak perlu pun untuk kita cerita pada pihak luar betapa buruknya organisasi yang kita kerja ni, apa yang kita dapat. Kita tak dapat apa pun. Tak ada apa-apa kebanggaan pun untuk kita salurkan maklumat organisasi terhadap pihak luar. Tambah pula bila kita buat macam tu, kita seolah-olah tohmah diri kita sendiri. Sebab kena ada satu perasaan dan sikap bahawa di mana tempat kita bekerja, di situlah kita punya stand dan juga maruah kita sebagai seorang kaki tangan. Sebab apabila ada tomahan bahawa kaki tangan di suatu organisasi ini, ini organisasi ini, ini kuat makan rasuah ni. So automatik kita sendiri akan terpalit. Saya bagi contoh realiti yang tengah berlaku sekarang. Penolong mendaftar di Mahkamah Syariah Perlis direman atas kesalahan mengambil rasuah. So kesannya apa? Kesannya even saya yang dah berhenti ni pun orang masih rujuk saya tanya, betul ke Mahkamah Syariah macam ni? Betul ke institusi Islam macam ni? So pentinglah untuk kita menjaga kita punya etika sebagai pekerja supaya kebocoran maklumat ni apabila berlaku, dia akan menyebabkan kita sendiri sebagai pekerja terpalit dengan kesan buruk. Itu yang pertama berkenaan dengan pecah amanah. Dan yang kedua berkenaan dengan pematuhan SOP. Saya faham di mana-mana organisasi kita ada standard of procedure yang dikeluarkan oleh jabatan untuk dipatuhi. So mungkin ada sesetengah kaki tangan yang merasakan bahawa SOP ini terlalu sukar untuk diikuti. Okey, kat sini suka saya nak bagi tahu. Kita kena faham. Kita sebagai pekerja, kita perlu ada satu sikap bahawa kita masuk tempat orang, kita kena follow cara orang tu. So bila kita bekerja di organisasi, di sesuatu organisasi itu ada peraturan, so kita ikut. Yang menjadi masalah bila kita tak mau ikut ni adalah disebabkan rasa suka dan juga nafsu kita untuk memberontak. Saya bagi contoh. Kita rasa macam, benda ni tak perlu ikut, tak apa, SOP ni. Tak bolehlah ada perasaan macam tu. Once benda tu bawa SOP, kena patuh. Sebab tujuan SOP ni dia buat ada hikmahnya. Kenapa perlu kepada pematuhan SOP ni. So, kalau undang-undang ini diikuti dan diurus selia dengan baik, so takkan timbul isu berkenaan dengan salah laku terhadap pematuhan SOP ni. So antara SOP yang ada ni biasanya berkenaan dengan urus tadbir dan juga peraturan berkuat kuasa yang ada dinyatakan di dalam SOP. Saya bincang antaranya berkenaan dengan pengambilan rasuah. So rasuah ni kalau nak dibincang berkenaan dengan konsep, definisi, bagaimana sesuatu aktiviti itu dikatakan rasuah, itu panjang. Tapi yang saya boleh cerita di sini adalah rasuah ni, kalaulah kita rasakan bahawa dengan mengambil rasuah itu mampu memberi keuntungan,
kita kena faham bahawa keuntungan itu hanya sifat dia sementara je. Sebab Tuhan pernah janji, innaka la yukhliful mi'ad, bahawa Tuhan ini dia takkan mungkir janji. Dan antara janji Tuhan apa? Buat baik dibalas baik. Bila buat jahat dia akan dibalas jahat. Cuma Tuhan tak cakap dalam ayat Quran tu berapa lama tempoh pembalasan tu. So kat sinilah aturan Tuhan tu sangat cantik. Kalau kita buat jahat dan kita rasakan bahawa perbuatan jahat ataupun perbuatan rasuah itu tak ada apalah kot, kita dah ambil keuntungan, elok je hidup ni macam biasa. Kita kena faham bahawa balasan Tuhan itu tak ada tempoh. Dia boleh pergi cepat, dia boleh pergi lambat. Sebab itulah rasuah ini antara perkara yang dilaknat, yang disebut dalam hadis Nabi. Barang siapa yang memberi rasuah dan juga mengambil rasuah, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mafhum hadis. So rasuah ni betapa besarnya kesalahan ni adalah dia melibatkan integriti. Dia melibatkan juga kepercayaan antara orang lain dengan orang lain. So bayangkan kenapa antara rasuah ni antara perkara besar. You bayang bila orang lain ikut prosedur A to Z and then suddenly come one person, dia cuba untuk merasuah kaki tangan supaya prosedur A to Z itu tidak perlu dipatuhi dan dia boleh terus dapat apa yang dia nak. Kita kena faham dia dah ada dua kesalahan kat situ. Pertama, dia sendiri memberi rasuah dan orang kaki tangan tu juga mengambil rasuah. Yang kedua, kedua-dua menanggung satu lagi kesalahan, iaitu dia telah mengambil hak mereka yang follow undang-undang ini. So mengambil hak orang lain ini, Nabi pernah bagi tahu dalam mafhum hadis, apabila berlaku keberhutangan antara hak manusia dengan hak manusia, dia tak selesai di dunia, dia akan selesai di akhirat nanti. So kena ada rasa takut berkenaan dengan rasuah ni. Dan rasuah ni dia tak habis kat situ juga. Dia akan melibatkan keturunan kita pula. Bayangkan duit keuntungan rasuah tu pula kita bagi makan anak bini. Macam mana pula dengan status rezeki yang kita dapat tu? Status tu daripada halal dia jadi haram. Dan bagaimana pula dengan makanan ataupun perkara-perkara haram yang telah jadi dalam darah daging keturunan kita ni? Adakah dia berterusan sampai beberapa keturunan? Sebab tu penting untuk rasuah ini dipandang berat dan jangan sama sekali rasuah ni ambil ringan. Sebab dekat rasuah ni jugalah, kalau dalam masalah Imam Syatibi ada sebut, kita pecahkan kepada hifzun nasab, nak jaga keturunan, hifzuddin dan juga jaga agama. So dua benda tu sangat penting. Sebab tu rasuah ni jangan sama sekali dipandang ringan, kena ambil berat. Dan bila kita ada salah laku berkenaan dengan rasuah, bermakna kita juga ada salah laku berkenaan dengan integriti. Nak cerita betapa beratnya integriti dan rasuah ni saling berkait, Malaysia sampai, bukan Malaysia, maksud saya kerajaan sendiri sampai terpaksa tubuhkan satu pelan bagaimana nak mengawal selia rasuah ni. Dulu masa, sekarang kita ada OACP, kita panggil Organisation Anti-Corruption Plan, OACP. Ini masa zaman Tun. So OACP ni sampai kerajaan kena buat satu pelan bagaimana nak kawal rasuah ni. Nak kata rasuah ni betapa bahaya dan perlu dikawal selia. Sebelum wujud OACP, 10 tahun kita berpegang bawah, kalau tak silap saya, PIO, Pelan Integriti Organisasi. So Pelan Integriti Organisasi ni antara pelan yang ditubuhkan. Kita dah guna pakai pelan tu dekat 10 tahun sebelum digantikan dengan OACP. Nak kata PIO ni dah ada dah untuk kawal rasuah ni dan juga integriti. Tapi 10 tahun tak cukup. Naik je Tun, dia wujudkan satu lagi pelan yang lebih spesifik, OACP. So betapa dahsyatnya rasuah ni. Dan juga kesalahan rasuah ni juga berkait dengan kesalahan integriti. Dan berkenaan dengan integriti ni, kalau untuk makluman kaki tangan lah, mungkin ada di kalangan kaki tangan ni yang telah memperolehi sertifikat CIO. CIO ni satu sertifikat ataupun akreditasi yang diberikan kepada seseorang yang telah menjalani kursus integriti bersama SPRM selama 6 bulan. So kursus ni penting tau. Macam di Mahkamah Syariah dulu hanya 2 orang je yang ada lesen, macam so-called lesen lah, lesen CIO ni, iaitu ketua pendaftar dan juga hakim mahkamah rendah, ada seorang. So bila ada CIO ni,
nak dapat bukan senang. Kita terpaksa lalu kursus selama 6 bulan dengan SPRM. SPRM akan dedahkan kita dengan apa antara kesalahan-kesalahan rasuah, apa antara kesalahan-kesalahan integriti yang perlu dibendung. So, bila dah memperolehi CIO ni, mereka yang ada di CIO ni, kita boleh kata dia ada say untuk implement apa yang terbaik dan kita guna pakai perkara tersebut dalam pengurusan tata tertib di sesuatu organisasi. So, antara lain salah laku yang berlaku dalam pejabat ini adalah berkenaan dengan amanah waktu bekerja dan kehadiran. Yang ini memang susah juga nak dibendung. Ataupun bak kata pengurusi tadi, missing in action. So, amanah waktu bekerja ni sepatutnya yang kita faham pukul berapa kita masuk, pukul berapa kita rehat, dan pukul berapa kita masuk semula rehat, dan pukul berapa kita balik. So, itu waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk kita patuhi. Tapi yang jadi bermasalah di kalangan kaki tangan, saya pukul rata semua je sebab saya pernah duduk di mahkamah syariah dan saya pernah duduk juga di bawah agensi-agensi. So, kita sebagai kaki tangan memang ada kecenderungan untuk langgar waktu bekerja ni. Yang mana kita nampak sebab punca kepada langgar waktu bekerja ni sebab kita lihat bahawa waktu bekerja ni adalah benda yang ringan, yang tak perlu nak dipandang berat. Tapi kita tak faham bahawa apabila kita langgar amanah waktu bekerja ni, dia akan memberi kesan kepada pihak yang lain. Saya ambil contoh, kaki tangan yang bekerja di bahagian kaunter pendaftaran. Kaunter pendaftaran telah menetapkan bahawa kaunter buka pada pukul 8.30. So, biasanya satu kaunter maksimum mungkin boleh pergi 5 ke lebih. Ataupun kalau saya ambil contoh ada 5 kaunter. Daripada 5 kaunter pendaftaran tersebut, 2 bertindak sebagai kaunter pertanyaan. Dia yang akan aturkan customer datang apa nak kena buat. Dan 2 lagi kaunter adalah bertindak sebagai untuk semak borang dan juga daftar. Dan kaunter terakhir adalah berkenaan dengan bayaran. So, bayangkan pukul 8.30 yang sepatutnya berlaku adalah kelima-lima kaunter itu diisi dengan kaki tangan supaya customer datang pukul 8.30. Customer datang 8.30, dia boleh lalu kaunter A, kaunter B, kemudian dia boleh terus kepada C dengan D dan akhirnya dia boleh selesaikan dengan pembayaran. Tapi apa yang berlaku, sekiranya kaki tangan pandang ringan berkenaan dengan amanah waktu bekerja ini, bayangkan kaunter A dengan kaunter B kosong. Yang ada hanya kaunter C dengan kaunter D dan juga kaunter E. So, siapa nak cover kaunter A dengan kaunter B ni? So, customer ataupun klien datang ni, diorang datang ni tak ada masa. Ada time tu, diorang punya padat. Ada time ringan, tak ramai. So, kesan dia, bila tak ada orang nak cover counter A, counter B, dia akan menyusahkan counter C dengan counter D ni. Counter C ni pula kena buat 2 kerja. Dialah melayan pertanyaan, memberi penjelasan. Dalam masa yang sama, dialah yang menyimak borang dan juga melakukan prosedur pendaftaran. So, kita dah menyusahkan orang dekat situ. Sebab tu penting untuk kita jaga waktu bekerja ni. Setidak-tidaknya ingat tanam dalam diri satu perkara, kalau kita tak boleh nak memberi kesenangan kepada orang lain, jangan kita mendatangkan kesusahan kepada orang lain. Itu je, simple. Kalau rasa diri tu tak boleh nak bagi something yang benefit kepada organisasi yang hanya sekadar mampu jalankan tanggungjawab, at least kita jangan menyusahkan pihak-pihak lain ni. Itu antaranya. So, sama juga dengan waktu rehat. Saya bagi contoh, macam kita di mahkamah, kita ada dewan-dewan yang waktu bertugas. So, kalau pukul 1 rehat, pukul 2 dah kena masuk, tapi pukul 2 tu tak masuk. Macam mana klien yang datang nak berurusan, misalnya nak dapatkan perintah, nak bertanya berkenaan dengan kes ni berjalan ke tidak. So, bila berlaku kepincangan terhadap amanah waktu bekerja ni, dia akan menyusahkan banyak pihak. Dia akan susahkan kawan-kawan kita rakan sekerja. Dia akan menyusahkan penyelia. Dalam masa yang sama, yang kita nak cuba elakkan, dia akan menyusahkan customer dan juga klien yang datang untuk berurusan dengan sesuatu organisasi tersebut. Dan berkenaan dengan ketidakhadiran bekerja ini, peraturan dan juga undang-undang dalam organisasi ini, saya percaya dibuat dalam masa yang sama untuk menjaga kebajikan semua. Sebab tu bila nak ambil cuti, kita tak boleh cuti sewenang-wenangnya. Sebab banyak faktor kita kena kira. Sebab tu cuti ni perlu ada prosedur. Kita minta cuti,
mohon cuti dulu, dah lulus, baru boleh cuti. So, apa jadi bila kita terus cuti? Kat sinilah yang masalah. Bila terus cuti, kita tak ada pengganti yang untuk gantikan tempat kita. Sebab tu perlu kepada kelulusan. Sebab mereka yang meluluskan ini akan melihat sama ada kaki tangan yang memohon cuti itu akan memberi kesan ke tidak kepada yang lain. Tapi kita tak nafikanlah isu berkenaan kelulusan cuti ni ada juga kadang-kadang penyelia ataupun pihak atasan yang bermain dengan isu peribadi yang ada masalah dengan kaki tangan tersebut. Benda tak ada apa, dia jadikan isu, so dia rasa kawan ni tak perlu cuti lah. Hanya kerana faktor peribadi. Itu pun perlu diperbaikilah juga. Sebab macam saya cerita tadi lah, amanah dengan jujur ni kena ada. So, kalaulah kerana isu peribadi menyebabkan seseorang itu tidak diberikan kelulusan bercuti, benda tu sangat menyedihkan lah. Sebab sebagai satu organisasi, kita kena ada saling bantu-bantu. Tapi kalau perkara tu tak berlaku, macam mana organisasi tu nak naik? Macam mana organisasi tu nak ke depan? Dan bagaimana kita sendiri pula sebagai kaki tangan nak kembangkan kita punya reputasi dan juga kejaya. Yang itu masalah. Okey, itu saja pengurusi. Okey, baik. Terima kasih banyak Fadil Ustaz atas perkongsian dan pencerahan berkaitan dengan beberapa salah laku yang berlaku di organisasi, dan apa pun yang berlaku, isu-isu yang berlaku semuanya berbalik kepada diri kita sendiri. Kan, bagaimana kita relatekan diri kita dengan nilai amanah dan juga jujur yang mencerminkan juga secara automatiknya keimanan dalam diri kita. Jadi insya-Allah untuk menjadikan diri kita seseorang insan yang baik, menjadi seorang mukmin muslim yang bertakwa, seharusnya mengamalkan etika kerja yang sebaiknya, okey, dan seterusnya sentiasa menunjukkan akhlak yang baik. Kerana kita dalam situasi kita bekerja, kita ada kawan-kawan di sekeliling kita. Kita bukan bekerja secara individu, tetapi kita bekerja juga secara berjemaah. Kita ada orang atas kita ada orang di bawah kita, kiri kanan kita, itu semua rakan-rakan kita. Jadi seorang sahabat yang baik adalah seorang sahabat yang sentiasa ingatkan kita kepada Allah. Jadi kalau ada masalah sahabat-sahabat kita yang melalaikan kita, itu dah jadi isu yang tak baik lah, kan? Jadi untuk menjadikan moral kita baik, kita juga mempengaruhi orang dengan ciri-ciri yang baik, tunjukkan diri kita akhlak yang terpuji, akhlak yang baik seperti mana akhlak Rasulullah SAW. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas pencerahan dan juga in relation to the law, undang-undang yang semuanya tertakluk di bawah peraturan-peraturan tata tertib tabung haji 2010. Okey. Bila menyebut tentang peraturan tata tertib tabung haji 2010, mungkin ada anggota yang dah maklum dan mungkin ada anggota yang belum maklum ataupun mungkin dah jarang dah disebutkan. Okey, dan kita ada beberapa perkara yang terkandung dalam peraturan-peraturan tersebut. Okey, jadi mungkin Ustaz boleh berkongsi sedikit beberapa perkara dalam peraturan tata tertib yang menyentuh isu yang kita bicarakan sebentar tadi. Boleh Ustaz? Boleh. Silakan Ustaz. Okay. Baik, terima kasih. Berkenaan dengan peraturan tata tertib tabung haji ni, untuk makluman lah, peraturan tata tertib tabung haji ni untuk kita berkongsi keseluruhannya dia ada dekat 56 peraturan. Kalau saya tak salah. Ya, kita ada 56 peraturan. So 56 peraturan ni dia bukannya 56 kesalahan, tidak. Dia comprises of apa antara yang dikategorikan sebagai salah laku dan bagaimana salah laku itu diuruskan dan bagaimana salah laku itu diambil tindakan oleh jawatan kuasa. So, berkenaan dengan tajuk kita iaitu akhlak jujur bekerja ni, suka untuk saya rujuk kepada peraturan 5, iaitu peraturan tu secara umum ada dinyatakan bahawa seseorang pekerja itu tidaklah boleh, dia senaraikan apa antaranya, tidaklah boleh membelakangkan kewajipannya kepada lembaga, berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadi itu bercanggah. Dan yang paling penting dalam peraturan ni ada sebut seseorang pekerja itu tidaklah boleh tidak jujur atau tidak amanah. So jujur dan amanah ni memang benda yang penting sehingga wujudnya satu peraturan menetapkan bahawa seorang pekerja
dia tak boleh tak jujur. Dia kena jujur dan dia tak boleh tak amanah, maka dia kena beramanah dalam melakukan pekerjaan tersebut. Seorang pekerja itu juga dalam peraturan yang sama mestilah seorang yang bertanggungjawab dan dia tidak boleh membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar. Maknanya dia cuba dapatkan satu sokongan ataupun tiba-tiba suddenly kaki tangan seseorang ni tak berpuas hati. Dia dengan organisasi ni, dia buat satu petition pula. Petition untuk dapatkan sokongan orang ramai menghentam organisasi tersebut. So benda tu tak boleh lah. Tak boleh. Kita ada prosedur dan juga saluran yang betul. Bagaimana kita nak menzahirkan rasa ketidakpuasan hati tu. Saluran pun tak orang pakai. Apa dia? Okey, saya sambung So, Teruskan Ustaz. okey, baik. Saluran-saluran ini ada dinyatakan dalam peraturan tata tertib tabuh haji ni. So, suka saya ringkas, saya kongsikan secara ringkas. Antara saluran yang boleh digunakan oleh sesuatu organisasi ataupun kaki tangan di dalam organisasi tersebut adalah melalui aduan sendiri, iaitu kita guna saluran yang betul dengan membuat suatu aduan. So, tapi ramai di kalangan kaki tangan yang merasakan kalau kita buat aduan takkan ada tindakan. Itu satu. Yang kedua, kita pula ada satu persepsi bila kita buat aduan, kita risau maklumat kita itu dikongsi ataupun disalahguna. So, tak perlu ada rasa kebimbangan begitu sebab kita ada akta whistleblower yang melindungi pengadu-pengadu berkenaan dengan aduan-aduan yang dibuat. So, bila ada aduan, baru ada tindakan dan siasatan yang boleh diambil oleh jawatan kuasa. Kalau sesuatu organisasi itu, kaki tangan dalam organisasi itu hanya berpaksikan kepada cakap belakang, mengumpat di kafe ataupun bercakap buruk sesama rakan sekerja, dan yang paling teruk sekali buat surat layang. So bila buat tindakan-tindakan ini, dalam masa yang sama mereka sendiri telah buat salah laku di dalam organisasi, iaitu khususnya berkenaan dengan surat layang. Kenapa saya kata surat layang ni salah laku? Pertama, dalam surat layang kita tak ada pengadu. Yang kedua, surat layang ni dia boleh jadi berbentuk fitnah. So, bila berbentuk fitnah, kita boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Defamation Act, Akta Fitnah. Sebab tu bila ada ketidakpuasan ataupun salah laku berlaku di kalangan kaki tangan dalam organisasi, adalah penting untuk kita buat suatu aduan supaya bila ada aduan ada tindakan. Kalau surat layang, macam mana tindakan tu nak diambil? Macam mana siasatan tu nak diambil? Saya ambil contoh semasa saya duduk di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan berkenaan dengan proses integriti. Bila ada aduan berkenaan dengan peguam syar'i, bila ada aduan berkenaan dengan salah laku kaki tangan, keterangan akan diambil. Pihak pengadu ni akan dipanggil. Kena faham bahawa integriti ni sangat menjaga kerahsiaan pengadu dan juga mereka yang diadu. So, tak perlu rasa bimbang ataupun syak berkenaan dengan proses integriti ataupun proses aduan ni. Kita akan panggil pengadu masuk dalam bilik, kita akan tanya dia, okey puan atau tuan, ada buat aduan macam ni. Okey, boleh tak ceritakan dengan lebih teliti, dan lagi baik boleh tak datangkan sekali dengan bukti. So, keterangan-keterangan ini akan diambil, disiasat dan akan diambil tindakan. Ada keterangan ni barulah mereka yang diadu pula akan dipanggil. Mereka yang diadu ni pula akan dipanggil, akan disoal siasat sekali. So, waktu ni lah bila ada dua timbang tara, kat sinilah jawatan kuasa akan main peranan. Akan main peranan untuk tengok sama ada aduan yang dibuat itu adalah aduan yang legit ataupun aduan yang dibuat itu adalah aduan yang hanya sekadar aduan kosong tanpa sebarang bukti. So, waktu itulah di hujung nanti jawatan kuasa baru boleh ambil tindakan. Tapi kalau buat surat layang, dia habis kat situ je lah. Dan dia akan jadi bermasalah bila dapat tahu pula siapa yang buat surat layang tu. So, orang yang buat surat layang tu akan diambil tindakan. Akan boleh dikenakan tindakan. Dan in fact, orang yang buat surat layang ni juga adalah melakukan salah laku. Saya terus terang cakap. So, kena faham. So, surat layang ni dia mendatangkan implikasi yang sangat besar. Sama juga dengan cakap belakang. Cuma cakap belakang ni biasanya kesan dia adalah tak ada tindakan lah. Macam contoh saya mengumpat dengan rakan sekerja saya berkenaan dengan isu pentadbiran. Saya kata kawan ni tak buat ni. So dia hanya macam tu je lah.
cerita kalau nak sembang ni semua boleh sembang. Sebab tu pentingnya saluran. So kita ada saluran, kita panjangkan. Mungkin di tabung haji kita ada saluran selain daripada aduan, mungkin ada saluran aduan melalui talian. Yang mana kerahsiaan itu lebih dijaga. So bila ada aduan baru boleh buat siasatan. Dan yang kedua, kita ada juga proses kekilanan. Proses kekilanan ni saya ambil pengalaman sewaktu di Mahkamah Syariah dulu. Kita ada majlis bersama jabatan ataupun saya tak pasti istilahnya mesyuarat bersama jabatan, tapi kita panggil MBJ. So MBJ ni fokusnya adalah untuk kita uphold kaki tangan punya rights dan juga kita uphold kaki tangan punya kebajikan, yang mana wakil bagi setiap jawatan akan dipanggil. Macam kami dulu ada dua MBJ, dua jenis MBJ. Pertama MBJ bersama pekerja dan yang kedua MBJ bersama jabatan. So semasa MBJ bersama pekerja ni lah, wakil yang dilantik kena main peranan. Kalau ada rasa ketidakpuasan ataupun kalau ada rasa bahawa tindakan macam ni tak sewajarnya berlaku ataupun tindakan macam ni seolah-olah telah menyebabkan berlakunya salah laku, so panjangkan di dalam mesyuarat supaya minit boleh dibuat dan dipanjangkan dalam MBJ bersama ketua jabatan. Nanti dekat ketua jabatan itulah akan nilai balik sama ada isu-isu yang dibangkitkan ini adalah isu yang penting ataupun isu yang remeh. Tapi kena faham, yang jadi masalahnya adalah attitude kita sendiri. Saya terangkan secara umum saja, baik sama ada di pihak atasan ataupun pihak bawah. Saya pernah merasa jawatan sebagai staf sokongan. So saya terang saya saja berkongsilah. Kita ada satu perasaan, kita panggil prasangka, bahawa tindakan-tindakan yang dibuat oleh ni takkan diambil tindakan oleh pihak atasan walaupun benda tu berkaitan dengan salah laku. So sikap benda tu tak bagus sebenarnya. So apa yang saya manfaatkan adalah MBJ inilah, yang mana kita join meeting tersebut dan dalam tu kita bagi tahu apa isu-isu yang perlu dibincangkan, dan dalam masa yang sama kita boleh juga maklumkan sekiranya bahawa terdapat salah laku dan sebagainya. Barulah ahli jawatan kuasa dalam MBJ tu ambil maklum dan bawakan perkara tersebut ke saluran yang betul, which is aduan. So dan peranan ketua jabatan dan juga pihak-pihak atasan yang menyelia dan menyemak perbincangan ataupun aduan dan juga isu yang dibangkitkan ini, janganlah sama sekali pandang ringan aduan dan juga isu yang dibangkitkan oleh staf pengurusan. Sebab saya suka untuk ingatkan bahawa dalam sesuatu organisasi, ya betul, kita ada pihak majikan, kita ada juga pihak pengurusan. Tapi adalah cantik untuk saling kedua-dua pihak ini saling memahami tugasan dan juga peranan masing-masing. Kita sebagai staf pengurusan, kita adalah pihak yang berhubung secara langsung dengan customer dan juga klien. So kita bertindak secara terus di lapangan. So saya bukanlah kata kita lebih faham, cuma yang saya boleh bagi tahu, since kita sendiri berurusan dengan customer ataupun klien, pandangan-pandangan mereka ini di bahagian pengurusan ini sangat diperlukan oleh pihak majikan untuk menambah baik dan memperbaiki perkara-perkara yang telah sedia ada dalam sesuatu organisasi. So proses kekilanan melalui MBJ ataupun melalui aduan-aduan ini perlu diselia dengan baik. Kalaulah ada A to Z segala kemudahan aduan, ada A to Z segala perbincangan dan juga mesyuarat, tapi at the end of the day, pihak yang menyelia tindakan-tindakan tersebut hanya ambil ringan. So benda tu sama sikit pun tidak akan memperbaiki keadaan sesuatu organisasi tersebut. So suka untuk saya bagi tahu lagi sekali bahawa aduan adalah sesuatu yang sangat penting supaya aduan tersebut boleh diambil tindakan. Berbeza dengan cakap belakang dan juga surat layang. Okay. Alright. Terima kasih Fadil Ustaz Fadil.
atas pencerahan tadi berkaitan dengan peraturan-peraturan tata tertib tabung haji 2010. Antara yang dikhususkan adalah berkenaan dengan perkara 5. Baiklah, tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan tabung haji yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bila Ustaz sebut berkenaan dengan surat layang tadi, saya rasa macam tertarik. Surat layang ni satu isu yang bagi warga tabung haji mungkin bukan luar biasa. Dan kita tahu surat layang ini sesuatu yang bila kita isu, dia akan diviralkan. Macam isu-isu yang hangat berlaku di tanah air kita, bila diviralkan semua akan maklum. Dan boleh jadi akan mengundang kepada fitnah. Dan surat layang juga seperti yang Ustaz dah maklum tadi, ia mengundang kepada salah laku sebenarnya, kerana memandangkan tiada pengadu dan boleh mengundang fitnah sebab kita tak tahu akan kebenaran perkara tersebut. Okey, jadi nak percaya pun tak boleh, nak tak percaya pun tak boleh juga. Kadang-kadang mungkin ada yang benar kan. Okey, jadi sebagai warga tabung haji yang mengamalkan nilai Islam, apatah lagi kita sebagai sebuah organisasi Islam yang mentadbir urus kewangan pendeposit dan juga mentadbir urus operasi haji di Tanah Suci, sama-samalah kita sebagai semua warga tabung haji untuk mengamalkan nilai dan etika profesional yang sebaiknya, sepadan dengan kita punya moto tabung haji iaitu Hayya 'alal falah, dan ianya sentiasa dikumandangkan hari-hari dalam azan. Jadi kalau boleh hayatilah moto Hayya 'alal falah dan jadikan ia sebagai satu pedoman, sebagai satu kata-kata semangat untuk diri kita untuk sentiasa memburu ke arah kejayaan, insya-Allah. Baiklah, rasanya kita dah mengambil masa yang agak lama. Mungkin kita boleh buka sikit untuk sesi Q&A. Ustaz masih di sana? Masih. Okey Ustaz, ada satu soalan daripada Tuan Haji Syarul Najmi di chat room. Bertanya berkenaan dengan whistleblower polisi. Okey, soalannya, adakah kebocoran maklumat berpunca dari whistleblower polisi yang kurang berfungsi dengan baik atau tidak diyakini dalam organisasi? Berkenaan dengan whistleblower polisi. Okay, boleh Ustaz bagi pencerahan sikit? Baik. Dia benda-benda macam ni kita senang terus terang je lah. Akta whistleblower tujuannya untuk melindungi mereka-mereka yang mengadu ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam aduan. Tapi apa yang menyebabkan berlaku kebocoran terhadap whistleblower polisi ni? Kat sinilah yang semua kena faham adalah kelemahan di bahagian penguatkuasaan undang-undang. Itu yang saya cakap. Yep. Undang-undang di Malaysia ni kita ada terlalu banyak. Saya bagi contoh berkenaan dengan peraturan bawah tabung haji. Kita ada peraturan. Okey. Berkenaan dengan tata tertib, kita ada Akta Badan Kanun yang menyelia berkenaan tata tertib. Dalam masa yang sama, isu aduan, kita ada whistleblower polisi yang melindungi mereka-mereka yang mengadu ni. Tapi macam saya cakap tadilah, dia berbalik kepada attitude. Senaraikanlah beribu peruntukan pun, senaraikanlah beribu perundangan pun, tapi kalaulah penguatkuasaan itu sendiri lemah, inilah yang menyebabkan undang-undang tersebut tak dapat nak ditegakkan. Dan saya tak nafikan inilah antara kerungsingan pengadu-pengadu, sebab kita percaya bahawa peruntukan memang melindungi, tapi kita bimbang berlaku pula salah laku dalam penguatkuasaan. Itu yang bermasalah. Jadi kalau tanya saya, adakah kerana polisi ini sendiri lemah? Tidak. Polisi ini sendiri dah cukup untuk melindungi whistleblower. Tapi yang bermasalah adalah mereka yang mengambil tindakan ini. Mereka yang menguatkuasakan peraturan ini. Mereka inilah yang kita tak tahu nak kata. Hantar khusus kadang kita buat jabatan ni. Hantar khusus itu, hantar khusus ini. Tapi nak ubah sikap orang ni, dia bukan ubah sehari dua. Samalah contoh macam talk kita ni. Talk kita ni, lepas saya habis cakap, okey, masing-masing mungkin akan ingat. Tapi lepas sehari dua, adakah dia akan semat dalam diri? Tak juga. So, antara yang boleh dibuat adalah kena ada satu kesedaran dan juga penerangan secara berterusan. So, kesimpulan saya, whistleblower polisi adalah cukup untuk melindungi. Tapi penguatkuasaan terhadap peraturan dan undang-undang itu sendiri yang
menyebabkan kadang-kadang berlaku kebocoran maklumat. Itu saja. Alright. Terima kasih Ustaz atas pencerahan yang baik berkenaan dengan whistleblower polisi, yang kita harapkan agar semua anggota tabung haji mengambil maklum akan perkara ini dan sampaikan aduan menerusi saluran yang baik, yang betul, kerana untuk makluman semua juga unit employee enforcement juga bertanggungjawab dalam menguruskan perihal kekilanan. Jadi kepada semua anggota tabung haji yang mempunyai masalah ataupun isu untuk disalurkan, bolehlah berhubung dengan kami daripada unit employee enforcement untuk sama-sama kita harmonikan keadaan supaya tidak berlaku pertelingkahan ataupun perbalahan di belakang hari, insya-Allah. Okey, baiklah. Ustaz, ada satu lagi soalan, boleh Ustaz? Boleh. Okey, mungkin yang terakhir ke Ustaz. Minta maaf jika ambil masa Ustaz, insya-Allah. Tak apa. Okey, soalan seterusnya Ustaz daripada Tuan Haji Syed. Okey, jika apa pandangan Ustaz, jika ketua sesebuah organisasi ataupun ketua pejabat enggan menerima staf bawahan yang nak berjumpa mengadu sesuatu masalah, adakah ia boleh dianggap tidak amanah dalam bekerja? Okey, sila Ustaz. Okey, saya bercakap secara umum. Saya terang je lah sebab saya pernah duduk dalam dulu kan. Masalah ketua tak nak jumpa staf bawahan ni, ini benda ni biasa berlaku. Saya bagi contoh pihak-pihak atasan yang terasa hati dengan staf-staf pengurusan ni. Padahal staf pengurusan ni bukannya nak menghina ataupun mendatangkan satu benda yang memalukan kepada seseorang ketua ni, tapi sebab yalah lain orang lain cara. Ada setengah ketua ni yang kita panggil apa? Hati lembut. So bila seseorang ketua ni enggan untuk berjumpa dengan staf bawahan, tambah pula untuk berbincang berkenaan dengan sesuatu isu berbangkit, dia tidak amanah dalam menjalankan tugas dia sebagai ketua jabatan. Dia kena faham, sebagai seorang ketua, dia bukan duduk atas lenang. Tak. Ketua yang baik menghasilkan organisasi yang baik. So, sebagai seorang ketua, dia kena dengar seluruh aspek seluruh aspek pandangan yang datang dengan dia. Sebab tu dia dilantik sebagai ketua. Nak jadi rois. Kat sini suka saya sebut hadis. Ingat, kalau kullukum ra'in wa kullukum mas'uliyatin ala ra'isihi. Maknanya setiap orang ni dia perlu tanggungjawabkan dengan setiap tanggungjawab yang diserahkan kepada dia. So kalau dah dilantik sebagai ketua, inilah benda-benda yang dia kena hadap. Kalau jadi ketua tak boleh nak dengar pandangan orang. Kalau jadi ketua cepat touching, tak payah pening kepala jadi ketua. Turun bawah sikit kan jadi penyelia. So saya cerita benda ni sebab benda ni realiti. Ketua Betul, benda ni realiti. Even saya dekat tak naklah cerita banyak kan. So tapi benda ni sangat tak baguslah attitude sebagai seorang ketua jabatan. Dia perlu dengar dan dia perlu berjumpa dengan mana-mana staf yang ingin berjumpa dengan dia. Kalau isu sibuk, okey tak apalah, kita faham isu sibuk, tapi saya difahamkan ke setiap ketua jabatan kita ada PA. So staf pengurusan tidaklah tak cerdik untuk uruskan masa untuk berjumpa dengan ketua jabatan ni. Ketua jabatan ni ada PA, kita boleh berurusan dengan PA tu untuk tengok masa bila dia free. So Betul. ketua jabatan ni sendiri kena ada satu sikap amanah dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang ketua. Dia kena jumpa, dia kena dengar, dan kalau perlu kepada tindakan, maka ambillah tindakan. Kena ingat, lagi besar jawatan, lagi tinggi masalah yang dia kena hadap. Lagi tinggi jawatan, lagi banyak isu-isu yang dia perlu dengar daripada staf pengurusan. Jangan sama sekali ambil ringan apa yang staf pengurusan ni nak cakap. Sebab apa-apa pandangan dan juga isu yang dilontarkan ini kadang-kadang mampu memberi manfaat kepada organisasi. Dan sebagai ketua jabatan, kita mesti nak jadi seorang ketua jabatan yang disanjungi, betul? So, nak jadi ketua jabatan yang disanjungi, kita kena tarik hati staf pengurusan ni. Saya tak adalah nak cerita bagaimana politik itu dilakukan. Cuma saya nak kata, kita jaga mereka-mereka yang melaksanakan tugas ini, insya-Allah dengan izin Tuhan, organisasi itu bersama dengan ketua jabatan itu akan dikenang dan diingati. So, dia kena menjalankan amanah sebagai ketua jabatan untuk berjumpa dengan staf bawahan. Baik, itu saja. Okey, terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan berkaitan dengan soalan kedua sebentar tadi.
Dan kita pun sedia maklum berkaitan dengan isu pengurusan dan juga sokongan ni satu perkara yang tidak asing lah bagi kita. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, yang boleh melahirkan pemimpin di bawahnya juga, insya-Allah amalkan apa sahaja nilai dan etika yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, kerana kita pun tahu Nabi Muhammad sendiri telah diperakui sebagai pemimpin dunia yang terbaik. InsyaAllah. Jadi kita dah sampai, rasanya kita dah sampai ke penghujung sesi kita. Terima kasih sekali lagi kami daripada Employee Enforcement mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua rakan-rakan tabung haji yang sudi bersama dengan kami pada petang ini. Okey, dan sebelum kita mengakhiri sesi, suka untuk saya memohon kepada semua untuk mengisi borang maklum balas CSI yang kami pamerkan di skrin. Boleh scan QR code yang ada yang tertera dan berikan maklum balas. Dan berikan maklum balas secara terus kepada kami. Dan seandainya ada sebarang persoalan, dan insya-Allah kita punya siri Employee Enforcement Awareness Series ni bukan hanya terhenti di sini. InsyaAllah kita akan teruskan kita punya roadshow dan kita akan terus berkongsi berkaitan dengan enforcement kepada semua anggota tabung haji dengan pelbagai lagi siri-siri dan topik-topik yang menarik untuk sama-sama kita pelajari dan kita ambil sebagai ilmu untuk kita amalkan dalam kerjaya kita dan insya-Allah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menjadi peribadi Muslim yang terbaik dan bertakwa insya-Allah. Pada Ustaz, Fadil Ustaz, terima kasih banyak-banyak sudi lapangkan masa bersama-sama dengan kami pada hari ini. Okey, jadi untuk akhirnya bolehlah kita bergambar sikit. Okey, saya mohon kerjasama semua yang berada di talian untuk buka on video masing-masing. Kita ambil gambar kenangan dengan Ustaz. Yang mana tahu kalau lepas ni ada urusan dengan Fadil Ustaz ke. Okey, jemput semua untuk buka on kamera masing-masing. Alhamdulillah ramai bersama-sama dalam talian. Saya cek. Haji Mumi. Okey, boleh on kamera. InsyaAllah kita bergambar beramai-ramai. Nah, taklah tebalnya. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Semua sihat Pergi lambai sikit. Okey, alhamdulillah. Inilah Ustaz, kami semua berada dalam talian tadi. Tadi nampak Ustaz je. Dapat. Okey. Saya minta maaf lah kalau ada yang terkasar bahasa ke apa. Ayam. Ya, ada. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Okey, kita best. Okey, 1, 2, 3. Okey, lambai. Okey. Alright, terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih juga. Bersama kami. Minta maaf juga seandainya ada salah dan silap daripada pihak kami. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi di sesi yang akan datang. Terima kasih kepada semua. Lepas ni boleh siap-siap solat asar dan boleh pulang insya-Allah. Kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Terima kasih atas support kepada kami. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Okey, saya minta izin dulu. Okey Ustaz, terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak keluar. Oh ni. Okey. Ku berdoa
dengan jiwa dan tubuhku setiap hari sepanjang hidupku. Dengan nafasku aku berjanji padamu untuk hidup hanya untukmu. Oh Allah, kau bangkitkan jiwaku, cahayamu terangi hatiku. Hidupku ku persembahkan padamu, ku milikmu, ku milikmu. Kini ku tahu rasanya hidup dalam cahaya kasih-Mu. Kini ku tahu rasanya menemukan damai di hati. Seandainya semua tahu indahnya mengabdi padamu. Seandainya semua tegar hadapi tantangan, hanya Kau sanggup bangkitkan jiwaku, cahayamu terangi hatiku. Dan hidupku ku persembahkan padamu, ku milikmu, ku milikmu. Kini ku tahu rasanya hidup dalam cahaya kasih-Mu. Kini ku tahu rasanya menemukan damai di hati. Seandainya semua tahu indahnya mengabdi padamu. Seandainya semua tahu kasih-Mu lepaskan belenggu, bebaskan ku, kuatkan ku. Cinta, hidup, siang, malam, harta, doa semua untukmu. Cinta, hidup, siang, malam, harta, doa semua untukmu. Dan tiada satu pun dapat bersaing denganmu di hatiku. Cinta, hidup, siang, malam, harta, doa semua untukmu. Kini ku tahu rasanya hidup dalam cahaya kasih-Mu. Kini ku tahu rasanya menemukan damai di hati. Seandainya semua tahu indahnya mengabdi padamu. Seandainya semua tahu kasih-Mu lepaskan belenggu, bebaskan ku, kuatkan ku. Tak buka ni. Tak buka.